Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Selamat Hari Raya sahabat-sahabat semua. Walaupun begitu, dalam merayakan Aidilfitri ini, ya, dikatakan 300 keluarga di Kelantan menyatakan bahwa sambutan Aidilfitri ini menjadi suram sahabat-sahabat semua. Jadi apa yang berlaku sahabat semua? Mungkin Anda boleh meneka kerana dalam gambar di sebelah kiri saya ini menampakkan, ya, seorang rakyat Kelantan yang terpaksa menada air, mengumpul air, ya, untuk keperluan, ya, kerana kurangnya, ya, ataupun masalah air, bekalan air bersih ketika Aidilfitri. Jadi tanpa buang masa, saya ingin kongsikan dengan Anda, ya, kenyataan ini yang saya petik daripada Sinar Harian, menyatakan sambutan Aidilfitri menjadi suram. 300 keluarga berdepan dengan masalah air. Wow, setiap tahun sahabat-sahabat semua, isu air setiap kali merayakan Aidilfitri menjadi isu yang utama. Jadi, kira-kira 300 keluarga di Mukim Teleport di sini terpaksa menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam keadaan suram dan ala kadar berikutan gangguan bekalan air sejak Selasa lepas, iaitu sehari sebelum Lebaran. Sehari sebelum Lebaran. Jadi penghulu Muhammad Zali, Mat Daud berumur 57 tahun berkata, rata-rata penduduk tidak dapat menyediakan juada raya seperti sebelum ini kerana bekalan air yang disimpan hanya mencukupi untuk mandi dan keperluan penting sahaja. Beliau berkata anak-anak yang pulang dari perantauan untuk berhari raya bersama keluarga turut menanggung keperitan kerana ketiadaan bekalan air bersih. Masalah bekalan air di kampung ini katanya memang sering berlaku. Namun sehari sebelum hari raya hingga sekarang kami masih berdepan dengan masalah gangguan air. Katanya lagi, oleh itu semua persiapan raya banyak yang tergendala, terutamanya untuk memasak juada raya. Malah tetamu yang hadir dihidangkan kudapan serta biskut raya yang dibeli sahaja, dan rumah terbuka juga tidak dapat diadakan katanya hari ini. Muhammad Saleh berkata Mukim Teleport merupakan kawasan yang agak tinggi, menyebabkan kos untuk membina telaga tiup mencecah hingga RM8,000 dengan anggaran kedalaman 25 meter. Penduduk kampung Cenggal Pulas, Saufi Arifin, berumur 60 tahun pula berkata, belum menyediakan kira-kira 20 tong hitam dan baldi bagi menyimpan bekalan air untuk kegunaan keluarga sepanjang Ramadan dan juga Syawal. Beliau berkata semasa bulan puasa bekalan air diperoleh antara pukul 2 pagi hingga 6 pagi. Itu satu kenyataan yang mengejutkan, ya, daripada penduduk ini, dari rakyat Kelantan ini. Jadi masalah ini sangat membebankan kami. Bukan sahaja hanya terpaksa sediakan bekas simpanan, tetapi berjaga malam mendapatkan bekalan air untuk kegunaan keluarga, katanya. Jadi sementara itu Syarul Hisham Mahadi dari kampung Wakaf Tukuk berkata akibat bekalan air daripada air Kelantan Sinar Berhad selalu mengalami gangguan. Kebanyakan penduduk terpaksa mandi dan membasuh pakaian di sungai tengah, terutama yang mereka yang tidak mempunyai telaga di rumah. Walaupun sungai semakin cetek kerana cuaca panas dan bimbang, tahap kebersihan tetapi itu sahaja alternatif yang kami ada setakat ini, dan kami harap masalah bekalan air ini dapat ditangani dengan segera, katanya. Sebelum ini AKSB dalam kenyataan memaklumkan beberapa pelan tindakan kesiapsiagaan bagi menjamin kelangsungan bekalan air di negeri itu agar tidak terjejas pada musim perayaan. Nampaknya semua itu hanya janji tinggal janji sahabat-sahabat semua. Hari ini, ya, kita nampak beberapa rakyat di beberapa kawasan di kampung di Kelantan ini mengeluh sahabat-sahabat semua. Kerana apa? Kerana, ya, sambutan Aidilfitri terpaksa menghadapi dengan ketiadaan ataupun ketidakcukupan, ya, kerana masalah air, ya, di negeri Kelantan ini. Apapun sahabat semua, ya, terpaksalah diterima kerana anda semualah yang memilih kerajaan PAS di negeri Kelantan ini. Walaupun kita pun rasa kesian juga dengan situasi ini, tetapi apakan daya, ya, ini adalah pilihan di tangan anda, wahai rakyat Kelantan. Terimalah dengan hati yang terbuka. Itu dia. Dan sebelum saya akhiri sahabat semua, satu lagi kongsian yang menarik untuk saya kongsikan dengan anda. Kalau kita tahu
beberapa hari lalu kerajaan Menteri Kewangan iaitu Datuk Seri Anwar mengumumkan ya bahawa Kelantan dan Terengganu ya diberikan wang ehsan untuk daripada kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri yang dipimpin oleh Parti PAS iaitu Kelantan dan juga Terengganu. Namun yang mengejutkan kita, satu kenyataan ini menyatakan katanya terima wang ehsan, kenapa tidak beri bantuan raya kepada kaki tangan kerajaan negeri, kerajaan PAS, Terengganu dan juga Kelantan. Oh, ini agak mengejutkan ya. Siapakah yang berkata membuat kenyataan ini? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi kenyataan Kementerian Kewangan minggu lalu bahawa kerajaan negeri Terengganu telah menerima lebih RM700 juta wang ehsan sumbangan kerajaan persekutuan seharusnya dipanjangkan dengan pemberian bantuan khusus kepada kaki tangan kerajaan negeri. Menurut Ketua Penerangan Keadilan Kemaman Abdul Nadir Yop, kaki tangan kerajaan negeri yang telah menyumbang hikmat bakti terbaik sepatutnya dihargai sebagaimana beberapa negeri lain yang memberi bantuan khas Hari Raya Aidilfitri. Katanya susulan penerimaan wang ehsan khusus yang diumumkan oleh kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri Terengganu, Keadilan Kemaman menggesa Menteri Besar Terengganu supaya mengumumkan bantuan khas kepada penjawat awam negeri seperti mana yang diumumkan oleh kerajaan persekutuan dan juga beberapa kerajaan negeri yang lain kepada penjawat awam. Negeri Kelantan yang menerima jumlah wang ehsan yang lebih rendah berbanding negeri Terengganu juga mampu mengagikan bantuan khas kepada penjawat awam mereka. Justru apa yang menghalang pihak kerajaan Terengganu untuk melakukan perkara yang sama? Soalnya, tanyaannya dalam satu kenyataan. Selain itu, Ahmad Nadir turut mempersoalkan sampai bilakah kerajaan Terengganu perlu menerima bantuan daripada pusat dalam menguruskan kerajaan negeri di bawah pimpinan PAS ini. Katanya rakyat diperdaya dengan pelbagai projek yang kononnya dibuat oleh PAS sehingga mereka memenangkan parti itu 32-0 dalam pilihan negeri yang lalu. Ya, berasa tertipu apabila berlaku kekurangan kewangan. Bahawa lebih 80% kewangan negeri hakikatnya bergantung kepada belas kasihan musuh politik mereka, yaitu Kerajaan Madani, pimpinan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya pentadbiran Terengganu tidak seharusnya terlalu bergantung kepada ehsan persekutuan, terutamanya dalam pembayaran gaji kepada kaki tangan kerajaan negeri. Jika benar prestasi kerajaan negeri di bawah pentadbiran PAS adalah cemerlang, kenapakah kerajaan persekutuan memberi wang ehsan khusus untuk pembayaran emolumen, iaitu pembayaran juga kepada gaji-gaji penjawat awam negeri Terengganu? Tidakkah sebuah kerajaan yang cemerlang itu mampu untuk berdiri mandiri bagi pembiayaan emolumen mereka sendiri tanpa bantuan kerajaan persekutuan soalnya? Oleh itu, Keadilan Kemaman menggesa supaya kerajaan negeri turut berkongsi bantuan khas yang diperoleh daripada kaki tangan bawahan kerana bantuan itu adalah hak rakyat negeri Terengganu. Jadi untuk rekod, kerajaan persekutuan telah mengagikan bantuan wang ehsan sebanyak RM786 juta kepada negeri Terengganu, kerajaan PAS dan 200 juta kepada Kelantan pada 2023. Untuk awal 2020 pula, kerajaan persekutuan telah mengagikan wang ehsan kepada Terengganu sebanyak 172.3 juta ringgit. Ya, jadi apa yang berlaku ya kepada wang ehsan itu, kenapa tidak diberikan sedikit ya kepada penjawat-penjawat awam, bantuan khas dan sebagainya? Ini agak mengejutkan kita sahabat-sahabat semua. Jadi sampai di sini saja apa yang ingin saya kongsikan bersama dengan Anda. Sekali lagi, sekiranya ada sahabat-sahabat di luar sana ingin memberikan sebarang pandangan berkaitan dengan masalah air di Kelantan, ya, di Kedah, di negeri-negeri di bawah pimpinan PAS ini sahabat semua, Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apapun keangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.